Pada pertubuhan-pertubuhan yang sememangnya banyak di luar sana, nantikan bagaimana untuk meluaskan capaian mereka dan membantu keluarga Malaysia. Dalam pada itu, Geran Malaysia Incentive Community Empowerment atau MyICE akan diagihkan sehingga RM10,000 kepada 2,000 pertubuhan yang berdaftar dengan JPM dalam kategori kebajikan, sosial, keselamatan dan hak asasi. Sejumlah RM20 juta diperuntukkan untuk geran ini. Dan kita bersama Tuan Haji Muhammad Nawardi Saad, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM, yang telah pun sudi untuk bersama kami pagi ini. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Dan kita mulakan dengan menerangkan kepada para penonton Sahabat Pagi Malaysia tentang fungsi dan peranan yang dimainkan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Teras. Assalamualaikum. Terima kasih juga kepada Sahabat Pagi Malaysia kerana memberi ruang kepada JPPM pada pagi ini. Secara kasarnya, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau lebih dikenali dengan ROS, kita peranan untuk mengurus selia pertubuhan-pertubuhan di Malaysia ini. Kita memfokus kepada untuk mentadbir dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan 1966 dan juga peraturan-peraturan yang di bawahnya lah. So kita mengubah dan melaksanakan dasar-dasar yang berkaitan dengan pertubuhan. Kita mengawal dan kita mengawasi aktiviti-aktiviti pertubuhan agar tidak bertentangan dengan kehendak-kehendak keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam, dan juga kita melihat juga isu-isu berkaitan dengan akhlak dan moral. Itu segala fungsi asas di ROS inilah, Teras. Jadi, apakah sebenarnya punca kuasa Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dalam melaksanakan inisiatif pemberian MyICE ataupun Malaysian Incentive Community Empowerment 2022 ini, sejumlah 20 juta pengagihannya kepada semua pertubuhan? Seperti kita tahu, pendaftaran pertubuhan yang di Malaysia memainkan peranan yang sangat signifikan kepada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Ini terbukti kalau kita lihat baru-baru ini bencana banjir besar baru-baru ini yang berlaku. Sebagaimana NGO memainkan peranan yang sangat signifikan dalam membantu masa-masa yang terkesan. So untuk kita membantu untuk terus mengaktifkan pertubuhan-pertubuhan untuk melaksanakan fungsi mereka, untuk membantu dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. So kerajaan telah memutuskan melalui peruntukan yang diluluskan di bawah bajet 2022 sebanyak 20 juta ringgit Malaysia. Dan kita bahas seperti kita sebutkan tadi, kita akan agihkan kepada lebih kurang 2,000 pertubuhan dengan nilai maksimum sebanyak RM10,000. So ini satu pemberian ini bukan pemberian baru sebenarnya. Geran ini telah kita memberi sejak 2013. Sehingga ini secara kumulatifnya kita telah memberikan geran ini sebanyak hampir 80 juta kepada dan telah dimanfaatkan sebanyak lebih kurang 8,000 persatuan yang telah menerima geran ini. Dan ini merupakan kesinambungan daripada geran yang kita laksanakan sebelum ini. Jadi dalam apa yang kita lihat flyer yang diagihkan ataupun e-flyer yang diagihkan kepada semua pertubuhan, mohon segera, maka siapa yang layak memohon sebenarnya? So, secara kasarnya pertubuhan-pertubuhan yang berdaftar dengan ROS, so kita akan fokus kepada pertubuhan-pertubuhan yang berdaftar sebelum Disember 2021, dan keutamaan kita akan berikan kepada pertubuhan-pertubuhan yang bergerak aktif selama inilah. So, bukan yang baru start lah. Bukan baru start lah. Yang telah pun aktif bergerak. Ya, sudah lama aktif. Yang telah bergerak secara aktif lah. So, tapi kali ini kita meluaskan pertubuhan. Sebelum ini kita hanya fokus kepada pertubuhan dalam kategori keselamatan dan penduduk. Tapi kita tambah kategori sekarang ini dalam kebajikan, sosial dan juga hak asasi manusia. Selain daripada keselamatan yang sebelum ini kita berikan. So, pertubuhan-pertubuhan ini layak memohon kepada kita dan kita akan mempertimbangkanlah permohonan-permohonan ini. Jadi seterusnya mungkin elok juga kita perhalusi jenis program yang boleh dipohon di bawah MyICE ni ataupun pelaksanaan program yang bakal dijayakan oleh pertubuhan-pertubuhan di luar sana. Apakah jenis dan juga skop program tersebut yang boleh dipohon di bawah MyICE?
Permohonan yang boleh kita pertimbangkan adalah permohonan untuk aktiviti terutamanya. Untuk aktiviti dan program-program untuk menggerakkan, untuk memperkasakan pertubuhan ini terus menyumbang kepada masyarakat. So kita terus akan memberikan program aktiviti yang berkaitan. Kita akan menyumbang dana untuk pertubuhan-pertubuhan terus untuk mencurahkan khidmat bakti kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga dalam memperkasakan Al-Kuala untuk memberi sumbangan yang lebih bermakna. So pertubuhan-pertubuhan juga ada pengurusan yang baik. So kita juga akan mempertimbangkan dana ini untuk betul-betul memperkasakan pertubuhan itu sendiri. Dari sudut kepimimpinannya, dari sudut pengurusan yang baik, tadbir urus yang baik, itu perkara-perkara yang kita lihat. Selain juga, kita juga akan mempertimbangkan dana ini untuk pembelian aset-aset khusus, yang aset yang berkaitan dengan program yang dilaksanakan. Contoh kalau dalam keselamatan, so ada program-program yang melibatkan keselamatan, keperluan-keperluan dalam keselamatan itu kita akan pertimbangkan. Ini program-program yang kita telah tetapkan untuk kita agihan dana yang kita diberikan oleh kerajaan ini. Seterusnya, langkah-langkah yang boleh diambil oleh pertubuhan di luar sana untuk memulakan aplikasi ataupun permohonan ke arah mendapat sebahagian daripada MyAIS ini, dan bagaimana untuk mereka mulakan proses aplikasi atau permohonan itu? Sebenarnya permohonan untuk MyAIS ini agak mudah. So pertubuhan-pertubuhan yang berminat untuk memohon boleh terus kepada sistem kita, sistem online. Permohonan ini boleh dibuat secara online. So permohonan ini boleh dimohon melalui portal Pertubuhan Malaysia, iaitu di www.eroses.gov.my. Dan juga boleh melayari kita punya laman web www.ros.gov.my. Permohonan agak sangat mudah, Teres. Dia hanya perlu memohon dan mendaftarkan dan juga memasukkan aktiviti atau program-program yang dicadangkan. Itu saja. So kita akan melihat itu dan tidak ada perlu bersemuka lah. So terus melalui permohonan melalui online sahaja. Kalau pertubuhan rekreasi seperti klub kereta, klub sukan, adakah mereka juga boleh memohon di bawah MyAIS? Buat tahun ini malangnya kita tidak peruntukkan untuk dah. Kemungkinan pada saat akan datang atau tahun akan datang mungkin ada. Kalau ada rezeki, kita akan juga meluaskan grant ini kepada kategori-kategori yang lain, termasuk rekreasi tadi. Sebab ini adalah suatu grant yang sebenarnya bersasar dan ada tujuan dan fungsi yang perlu dimainkan oleh semua pertubuhan yang gunakan peruntukan di bawah grant ini. Seterusnya, apakah tindakan yang perlu dibuat oleh pertubuhan selepas program dilaksanakan? So sebelum itu, kalau pertubuhan-pertubuhan yang berjaya untuk dipertimbangkan mendapat dana ini, kita akan maklumkanlah. Untuk dalam tempoh 4 minggu kita terus maklumkan, dan selepas program dilaksanakan, mereka perlu menghantar laporan pelaksanaan program kepada RS. So dalam masa tempoh lagi, dan termasuklah pembuktian-pembuktian pembelanjaan yang dibuat. So dan kita mengharapkan program-program itu dapat dilaksanakan pada tahun ini juga, supaya manfaat itu disegerakan kepada masyarakat. Itu tujuan grant ini diadakan. So kita tak mau ada penangguhan atau delay dalam pelaksanaan program-program ini. Kita harap program-program yang diluluskan itu dilaksanakan pada tahun ini dan manfaat terus kepada masyarakat sasaran. Jadi kita boleh lihat maklumat berkaitan dengan permohonan telah pun kita pautkan di skrin anda pada ketika ini. Namun selain daripada itu, anda juga boleh layari sekali lagi www.eroses.gov.my ataupun www.ros.gov.my, portal rasmi jabatan, di mana anda boleh mendapatkan lebih maklumat dan juga borang pendaftarannya terus di sana. Dua laman sesawang ini, Eroses dan juga ros.gov.my. Seterusnya, permohonan ini dibuka mulai 1 Februari 2022 sehingga 31 Mei 2022 kepada pertubuhan yang berdaftar di bawah ROS
di bawah kategori yang ditetapkan, iaitu kebajikan, sosial dan keselamatan serta hak asasi. Pertubuhan digalakkan untuk mendaftar segera bagi mendapatkan peruntukan ini. Namun kalau ada yang baru saja berdaftar tu macam mana? Yang mungkin mendaftar tahun 2021, adakah mereka juga layak untuk mendapatkan peruntukan MyEyes ini? Untuk pendaftaran pertubuhan yang mendaftar 2021 ini sebenarnya kita benarkan. Kita malah kita menggalakkan, cuma pertimbangan itu mengikut keutamaan. So kalau ada dana yang boleh, kita akan pertimbangkan. Dan insya-Allah kita akan berikanlah. Jadi terbuka kepada lebih 2,000 pertubuhan di luar sana. Adakah terdapat sebarang mesej ataupun maklumat yang ingin disampaikan kepada pertubuhan-pertubuhan yang mendaftar di bawah ROS? Right. Terima kasih, Teres. Saya sebagai diri pihak Jabatan Pendaftaran Pertubuhan sangat mengalu-alukan pertubuhan-pertubuhan untuk memohon ini dengan segera, supaya kita dapat agihkan peruntukan ini dengan segera dan pertubuhan-pertubuhan dapat melaksanakan aktiviti ini dengan cepat. So kita harap pertubuhan-pertubuhan dapat mengambil tindakan proaktif dalam memohon dana ini. So kita sangat mengalu-alukan permohonan daripada pertubuhan-pertubuhan di seluruh Malaysia. Baik, sekali lagi adalah di bawah kategori yang ditetapkan sahaja, iaitu kebajikan, sosial, keselamatan dan juga hak asasi. 20 juta ringgit diperuntukkan untuk MyEyes. Jadi terus sahaja ke laman sawang www.ros.gov.my ataupun www.eroses.gov.my untuk mendaftar segera bagi mendapatkan peruntukan MyEyes ini. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami dalam Start Pagi Malaysia dalam membincangkan satu lagi peruntukan yang akan disampaikan untuk membantu orang ramai melalui pertubuhan-pertubuhan ini.